Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan pergi kepada fungsi sosang iaitu fungsi sosam 1.3. Okey, pada hari ini itu hari Ahad. Okey, anda membaca berita dalam talian. Okey, ini dia punya situasi dia. Awak baca dah sendiri. Adakah dengan melakukan operasi sosangan seperti ini akan menghasilkan fungsi sosangan bagi F? Okey, fungsi sosangan kalau kita tengok kat sini biasanya kita tulis sebagai apa kat sini ya? Okey, iaitu F memberihakan kepada C sama dengan 9 per dengan 5C tambah dengan 32. Okey. So kita songsangkan dia. So apa yang berlaku kat sini? C memberihakan kepada F. Okey. F huruf besar kat sini. Ini nama orang ni. Okey. F. Okey, sama dengan 5 per dengan 9. F huruf besar tolak 32. Okey. So sekarang ni kita pergi kepada memberihakan sosangan suatu fungsi. Kalau ada buku teks muka surat 20. Okey, dibagi inquiry 3. Okey, dibagi sedikit contoh kat sini. Fx kat sini biasanya kita tulis sebagai apa? Okey, kita boleh tulis sebagai Fx sama dengan X tambah 2. Okey, yang ini biasanya kita akan tulis sebagai F sosangan ataupun inverse function. Okey, sosangan F terhadap X sama dengan X tolak 2. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan sosangan suatu fungsi? Okay, untuk mengetahui dengan lebih terperinci, marilah kita ikuti penerokaan yang berikut. So, cikgu harap awak bacalah penerokaan kat sini. Okey. Dan awak bolehlah klik dia punya QR kat sini ya. Okey, cuma kat sini yang perlu awak ambil sedikit perhatian. Okey, yang pertamanya cara penulisan dia. Okey, cara penulisan dia kata kat sini. Okey, fungsi sosangan bersimetri pada hash respect to x memberikan kepada x sama dengan x iaitu garis y sama dengan x garis graf sosangan f ialah pantulan bagi graf f pada garis y sama dengan x. Okey. So kalau kat sini sebelum ni kita dah belajar. Ini dia punya, kalau awak belajar dia, awak akan belajar dalam penakulan matematik jika dan maka. Okay. So kat sini dia kata bila f, x sama dengan y, okay, dia boleh tulis sebagai dia action reaction kat sini. Okay. Dia pun kadang-kadang boleh jadi macam ni lah. Okay. Iaitu sosangan f terhadap y sama dengan x. Okey. Macam ni lah. Okey, yang ini kita dah belajar sebelum ni. Okey, mula-mula sekali dah belajar sebelum ni iaitu yang ini kita dah kenali sebagai objek. Yang ini jadi image ataupun pemboleh ubah bagi image. Okey, bila dia sosam, apakah yang berlaku? Maka Y ini dah jadi apa ni? Dah jadi objek baru. Sebelum ni dia jadi image. Sekarang ni dia dah jadi objek baru manakala X ini adalah pemboleh ubah untuk image. Okay. So dia dua keadaan. Okay, dia dua keadaan. Atau penulisan dia macam ni pun boleh. Tidak ada masalah. Okay, katakan sini. Cikgu baca yang atas dulu F, X. X ini adalah objek. Y ini adalah image. Image ni tak kira lah pemboleh ubah dia. Mungkin nombor, mungkin dalam variable ataupun pemboleh ubah. Okey, sekarang ni bila kita songsangkan, kita songsangkan dia akan jadi apa? Y ini dah jadi objek. Objek untuk songsangan.
So apa yang berlaku pada objek ni? Dia akan menjadi image. Pendek kata orang kata salin baju lah, salin baju. Okay, X objek untuk biasa bila kita songsangkan dia akan jadi apa? Dia akan jadi image. Okay. Okay, ni yang pertama yang perlu awak kena faham. Okay, ni yang pertama yang perlu awak kena faham. Buku teks awak. Okay, yang kedua. Okay, kita pergi kepada contoh lah kat sini. Okay, contoh kat sini cara baca dia. Sebelum nak selesaikan soalan ni. Okay, dalam gambar rajah anak panah di bawah, fungsi F, ni F, memetakan X kepada Y. Memetakan X kepada Y, kita boleh katakan X ini adalah objek. Y ini adalah image. Okay. Objek, image. Image ni, awak kena ingat, image ni dia ada dua. Mungkin dia nombor, mungkin dia pun boleh ubah. Awak jangan tukar lah. Biasanya, bila buat ni, dia pelajar dia sering tukar. Okay, objek. Dia ingatkan image ni nombor sahaja. Bukan. Kadang-kadang dia dalam bentuk pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah ni variable lah. Contohnya 3x, 3x tolak 1, okay, dan sebagainya. Okay. So, untuk jawab soalan macam ni, sekejap muka surat. Sekejap, muka surat 20. Okay, siapa ada buku teks muka surat 21. Okay, muka surat 21. Okay, kalau cikgu akan baca dulu. Dia bagi apa? Okay, dia bagi apa? F memetakan X kepada Y. So, kat sini, dia boleh tulis sebagai, okay, sekejap ya. Okay, dia boleh tulis sebagai Fx sama dengan Y. Okay, ini adalah objek. Tengok kita menggunakan anak panah arrow kat sini. Let's say, F, objeknya adalah 2. Image dia adalah nombor kat sini, iaitu 1/4. Okay, kita ambil dulu sumber kat sini. Okay, yang kedua iaitu objeknya adalah 3. Okay, objeknya adalah 3. Manakala image dia adalah 5. Okay, so awak kena identify dulu. Okay, maklumat yang diberi dalam bentuk gambar rajah, cara baca dia adalah berpandukan anak panah kat sini. Okay. Yang pertamanya kena pasti dulu yang mana objek, yang mana image. Yang keduanya kita baca direction dia berdasarkan gambar anak panah. Okey, ni maklumat yang diberi. Okey, ni maklumat yang diberi. Okey, baru kita pergi kepada soalan. Okey, soalan A. Okey, soalan A kat sini. Okey, dia kata apa soalan A? Dia kata F negatif 1 F negatif 1 tak. Sorsangan F 1/4. Okey, so sorsangan F 1/4 bermaksud 1/4 ini adalah image. So 1/4 ini adalah image. So sorsangan dia adalah apa kat sini? 2. So bersamaan dengan 2. Cara baca dia. Okey. Maknanya dia gustang ke belakang. Okay, salih kulit lah awak kata. Kalau sini 1/4 image, kat sini jadi objek. Okay, katakan sini image. Sini image. Yang image ni dia akan jadi objek kat sini. Dia sosam. Kalau 2 ini adalah objek, maka 2 kat sini dah jadi image. Dia sosam lah. Dia inverse. Okay. Okay, yang kedua. Cikgu cuba selesaikan yang kedua. Okey, yang kedua kat sini adalah 5. Okey, sorsangan F terhadap 5. So, 5 ini objek. Kalau sini objek, yang asal dia adalah image. Image. Okey, so dia akan dapat apa sini? Sama dengan 3. So, sama dengan 3. Kalau sini 3 ini adalah image, maka sebelum ni adalah objek. Okey, so begini sahaja nak mengenal
bagaimana image dengan objek. Okey, so kita tengok bagaimana buku teks dia menyatakan kita. Okey. Buku teks kata gambar rajah anak panah yang diberi kita perolehi. Samalah perolehi. Okey, F memberi hakan kepada 2 sama dengan 1/4. So saling kulit lah, saling kulit orang kata. Kalau sini 1/4, so dia undur ke belakang, so 2. Okey. Begitu juga dengan yang inilah. Okey, sosangan apa sini? Sosangan 5 sama dengan 3. Okey, so dibalikkan akan jadi okey, 5 dapat 3. Okey. So cara dia macam ni lah. Cikgu showkan cara dia macam ni. Okey, ada masalah ke? Tak ya. Okey, kita pergi ke latihan diri 1.8. Okey, latihan diri 1.8. Okey, bagaimana nak selesaikan soalan ni? Okey, bagaimana nak selesaikan soalan ni? Okey, nak selesaikan soalan macam ni. Okey, nak selesaikan soalan macam ni, apakah yang perlu awak kena buat? Iaitu baca soalan dulu. Okey, gambar rajah anak panah di sebelah fungsi F memetakan X kepada Y. So kita baca anak panah dia. Okey, anak panah yang pertama adalah F6. Sama dengan negatif 1. F objek dia 6, image dia negatif 1. Okey, yang kedua F4. Okey, F4. Okey, F4 objeknya 4, image dia adalah negatif 5. Okey, yang seterusnya apa? Negatif 2. Okey, negatif 2. So, F negatif 2 sama dengan 2. So, daripada gambar rajah ni, okey, daripada gambar rajah ni, awak tarifkan dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk ni, tarifkan dia dalam bentuk macam ni. Mudah kita nak tengok. Okey, mudah kita nak tengok. Okey, baru kita pergi kepada soalan. Okey, so soalan yang pertama dia nak apa? Okey, F memberi hakan kepada 4. So jawapan dia negatif 5 lah. Cikgu ambil mana ni? Cikgu ambil sini ni. Cikgu ambil sini. F4 sama dengan negatif 5. Okey, F negatif 1. Sosangan F negatif 1. So negatif 1 ini adalah image kat sini. Kalau kat sini dia akan jadi kat sini dia jadi objek. Okey, objek. Bila kat sini jadi objek, kat sini akan jadi image. Yang mana image dia negatif 1? Kat sini image dia kan. Image dia negatif 1. So objek dia adalah 6. So bersamaan dengan 6. Baliklah. Kalau sini negatif 1 mula-mula, so kat sini negatif 1 duduk sebelah kanan. Okey, so tengok yang mula-mula 6 lah. Ambil 6 terus. Okey, begitu juga sosangan F terhadap 2. Okey, so 2 ni adalah objek. Bila sini objek, sebabkan dia sosangan, tengok image dia. Image dia 2. Okey, so hasil dia sebelah kiri adalah negatif 2. Masuk je negatif 2 kat sini. Okey, cara nak baca dia. Okey, tapi data dia ambil daripada sini lah. Okey, ni soalan. Okey, cara kira dia adalah tulisan warna hijau kat sini. Okey, yang seterusnya sosangan F terhadap negatif 5. Maka negatif 5 ini objek. Bila bagi maklumat asal dia, negatif 5 ini jadi image. So, negatif 5 ini image. Objek dia adalah 4. Maka kat sini adalah 4. Okey, faham kat sini? Boleh ke? Ada nak tanya ke? Okey, yang seterusnya. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, yang seterusnya kita pergi. Contoh 14. Tadi 13. Pergi ke contoh 14.
Okey, suatu fungsi ditarifkan suatu fungsi ditarifkan sebagai f memerihakan kepada x sama dengan x bahagi dengan x tolak 4 iaitu x tidak sama dengan 4. Tentukan imej bagi 2 di bawah f. Tengok, dia guna ayat. Okey, dia kata apa kat sini? Imej bagi 2. Okey, imej bagi 2 di bawah f. Yang keduanya songsangan f terhadap 3. Okey, cikgu cuba jawab satu-satu. Okey. Kita abai dulu penyelesaian kat sini. Okey. Nanti kita akan tengok. Okey. Kalau cikgu akan buat macam ni. F x sama dengan x per x tolak 4. Bila awak nak selesai, yang ini tak perlu tulis. Nak selesai. Tapi jawapan akhir, kalau dalam bentuk pecahan ke apa ke, awak ni kena tulis lah. Kalau nak selesai, memadai buat gini. Okey, katakan A. A dia nak apa? A. Imej bagi 2. Apa maksud imej bagi? Dia suruh tentukan imej. Kalau tentukan imej, 2 ini adalah objek. Gitu cara baca dia. Kalau dia kata tentukan imej, maknanya cari imej. Bagi 2. 2 ini adalah objek. Kita belajar objek dengan imej je. Maka, objek sebenarnya kat sini adalah nilai x. Sama dengan 2. Diberi dalam bentuk ayat. So baca. Cari ataupun tentukan imej bagi 2. Tentukan imej. Maka 2 adalah objek. Cara baca dia. Okay. So bagaimana nak selesaikan? Gantikan x ini dengan 2. Okay. So gantikan 2. Okay. So 2 tolak 4. Okay. Tekan je kalkulator dapat negatif 1. Okay, cara nak baca dia. Okey, yang keduanya dia bagi simbol. Dia bagi simbol apa? Songsangan. Songsangan apa? Songsangan F terhadap 3. Terhadap 3. Okey. So kat sini apakah yang perlu kena buat? Yang ini awak dah tahu, ini adalah apa ni? Ini adalah objek. Tapi nak masuk dalam ni, dia jadi apa? Dia jadi imej. Dia jadi imej. Dia jadi imej kat sini. Yang ini dah jadi imej. Okey, cara baca dia. Okey. So 3 ini adalah objek. Okey, bila objek, bila disongsangkan kat sini jadi image. Okay. So ini adalah pemboleh ubah dia. Variable dia. Okay. Variable dia. So apa yang perlu kena buat? Selesaikan kat sini. Iaitu x bahagi dengan x tolak dengan 4 dapat 3. Okay. Maka x sama dengan apa? 3x tolak dengan 12. Okay. So kat sini dapat 2x tak? So dapat 12. Maka x adalah 6. Biasanya pelajar dia tinggal macam ni. Bukan cikgu kata salah. Tak salah. Okey. Cuma dia tak tepat sebagai jawapan. Okey. Soalan nak apa? Soalan nak ni. Okey. Soalan nak ni. Okey. Soalan nak ni. Kan tadi kita dah belajar ni. Ini adalah kalau kita buat gambar rajah. Okey. X dengan Y. Okey. So kat sini diberi apa? Dia bagi apa F kat atas ni? Cikgu ulang balik. Iaitu X tolak. Sorry. Bukan X tolak Okey, iaitu X bahagi dengan X tolak 4. Okey, sekarang ni baliklah. Balik. Balik ke sini. Okey. So, apa yang 3 ni duduk mana? 3 ni duduk di 3 ni duduk di sini. Okey, 3 ni duduk di sini. Okey, untuk penyelesaian awak dia gunakan A, tidak ada masalah. Guna A, B, C, whatever lah pemboleh ubah kat sini. Okey, nak guna X ke apa, cikgu lebih guna X lah kat senam. Sebab nanti kita akan tengok hubungan X dengan Y menggunakan fungsi sosangan nanti. Dia akan letkan Y.
Okey, tapi buku teks awak you guna A. Tidak ada masalah. Boleh guna sebarang variable kat sini. Okey, variable yang tak boleh nak guna kat sini adalah apa? Bagi cikgu lah adalah tak boleh guna F saja. Nanti F lagi awak jadi pening. Jangan guna F kat sini. Jangan tulis sebagai apa? F. Jangan. Okey, jadi pening. So F ni awak gantilah, banyak pun boleh ubah kat sini. Boleh guna A, boleh guna B, boleh guna C. Tadi cikgu guna apa? Cikgu guna X pun boleh. Okey, kalau nak guna cara buku pun boleh, cuma nilai variable kat sini tak boleh guna F lah. Kalau guna F, cikgu takut awak yang pening. Okey, cikgu pun pening juga nak periksa kertas awak. Gitu. Okey, so jawapan okey. Okey, kalau cikgu jangan tulis macam ni. Sebab jawapan akhir ni dia keras sikit. Okey, dia keras sikit. SPM 2020 pun jawapan akhir banyak dalam bentuk ungkapkan. Jawapan akhir dia keras sikit. Okey, so kat sini jawapan akhir kalau cikgu awak tulis balik. Okey, tulis balik iaitu F sosangam F terhadap 3 sama dengan 6. Okey, awak nak tiru cara ni pun boleh. Awak nak tiru cara buku pun boleh. Cuma cara buku A ni hanya tak boleh boleh ubah F sahaja. Okey, takut pening. Okey, takut pening. Okey. So ada banyak cara lah nak selesaikan kat sini sebenarnya. Okey, kat sini banyak cara nak selesaikan. Okey, ini adalah contoh 14. Okey, kita pergi ke latihan 1.8A. 1.8 soalan nombor 2. Okey, cuba buat dulu sekejap. Okey, cuba dulu buat sekejap. Ada apa-apa sebarang pertanyaan ke? Okey, malu bertanya, tulis di ruang chat. Cikgu sihat ke? Ya, Cikgu Jamil, saya sihat. Alhamdulillah. Ada mana tu, Meh? Ada rumah. Bila musyarat? Itu sulit. Sulit. Aduh, saya kan bodoh ke budak saya. Saya musyarat 23 sampai 9 hari bulan. Jangan khabar kat orang, bahaya. Oh, ya. Okey. Hari ni musyarat hari ni apa petang ni? Ya, pukul 2. Pukul 2. Okey, baik. Okey, selamat mengajar cikgu. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Jamil. Okey, ada apa-apa nak tanya? Yang nombor 2? Tanyalah. Okey, yang baru masuk tulis nama dulu tulis nama dengan kelas Okey, untuk soalan nombor ni cikgu tulis kat sini lah, senang tulis kat sini. 20. Okey. Cikgu buat kat sini. Okey, latihan diri 1.8. Okey, yang pertamanya soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 kalau awak tengok dia bagi 2 fungsi, betul? Okey, dia bagi 2 fungsi. Okey, untuk katakan ni adalah cara kertas awak So kalau nak mulakan step tak perlu tulis tidak sama dengan 2 lah. Okey, katakan kat sini GX sama dengan 5 bahagi dengan 2 tolak X. Ni maklumat yang diberi. Kena tulis lah. Kena khabar kepada cikgu. Ni maklumat yang awak baca. Cikgu terpaksa tukar dah cara mengajar. Cikgu tukar buat gini lah ni. Okey, buku teks, kertas kajang, senang. Okey, tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama kalau awak tengok, okey, soalan A. Okey, yang awak tengok kat sini, G memberihakan kepada 12. Apa maksud 12 kat sini? Objek. Ni objek. X ni objek X. So masuk je lah. So kat sini akan dapat 5 per 2 tolak 12. Tulis je macam tu. Bermaksud X ni gantikan dengan 12. Ataupun 12 ni awak nak kurungan pun boleh. Tidak ada masalah. Okay, katakan awak nak kurungan dia pun tidak ada masalah.
Okay, so awak tekan je kalkulator. Tekan je kalkulator. Tapi kalau awak nak buat sesa, katakan awak nak buat gini. Okay, awak nak buat gini pun boleh, tidak ada masalah. Ingat, negatif duduk kat atas negatif tak boleh duduk bawah. Okay, so dapat apa sini? 10. Lepas tu awak kecilkan dia dapat apa? Negatif 1/2. Ataupun awak tekan kalkulator tu. Yang ini jangan buat. Okay, kat sini, remark kat sikit. Jangan buat macam ni. Buat sama dengan 5 per dengan negatif 10. Nampak terang-terang dah salah. Okey, so dapat 1 per negatif 2. So negatif tidak boleh ada tanda di bawah. Okey, negatif sama ada duduk di atas ataupun duduk tengah. Kalau cikgu duduk atas lah, senang. Okey, duduk di atas. Kalau buat gini, kebarangkalian nak salah tinggi. Sebab negatif tidak boleh duduk di bawah untuk matematik. Okey. Okey, asal dia duduk gitu. So jangan buat macam ni. So cikgu remark lah kat sini. Ini adalah benda yang salah. Bukan benda yang betul. Ini adalah benda yang salah. Okey. Untuk soalan A. Okey, untuk soalan B. Okey, ada volunteer nak jawab? Ni baru tajuk kita. Ada volunteer nak jawab? Ada? Okey. Kat sini untuk soalan ni cikgu guna X Cikgu guna X. Apa maksud X? Cikgu guna apa yang diberi. Kalau kaedah buku, dia guna A. Bukan cikgu kata salah, betul. Tak ada masalah. Cuma cikgu lebih suka kepada ambil apa yang diberi. Okey? Ambil apa yang diberi. Katakan soalan B kat sini. Nampak tak Nampak Okey, untuk soalan B. Okey, untuk soalan B kat sini, yang perlu awak kena tulis, kita dah tahu part ini adalah objek tu. Tapi bila dia songsam, dia akan masuk dalam, kat sini dia akan jadi image. So kat sini cikgu akan tulis macam ni. Sama dengan apa? 5 per dengan 2 tolak X. So sama dengan apa? Sama dengan 4. Kalau cikgu tulis gini lah. Ataupun awak nak gantikan nilai A pun boleh. Sama dengan buku teks. Okey, cikgu terima belaka mana-mana cara yang sesuai. Tapi cikgu showkan yang ini lah. Sebab apa cikgu guna X? Sebab you bagi X. Kita guna X. Kita tak perlu dah nak fikir pun boleh ubah apa. Guna apa yang diberi. Okey, so kat sini. Okey, katakan lab. Okey, lab ni nak tulis tak apa, tambah tulis pun tak apa. Cikgu nak tulis ni sebab nak will lawa sikit. Sebab cara penulisan dia memang gitu. Tambah tulis tidak ada masalah. Okey, 5, 2 tolak X sama dengan 4. Okey, pindah ke sebelah kanan. Okey, 4 kali 2, 8. 4 darab negatif X akan dapat negatif 4X kat sini. Okey. Seterusnya, ingat apa yang nilai yang kita nak cari ni, X ni tidak boleh negatif. Pindah ke sebelah kiri. Okey, 8 ni tolak dengan 5. Sebab 5 pindah ke sebelah kanan. So dapat apa sini? Dapat 3. Maka X sama dengan apa? 3/4. Yang ini jangan ngada-ngada nak tekan kalkulator. Okey, katakan awak tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator 3 bahagi 4. Dapat 0.75. Bukan cikgu ada salah. Betul, tapi kebarangkalian nak salah tu tinggi. Jangan nak ngada-ngada 0.75 nak bijak faham. Membadai 3/4. Tapi benarnya boleh belaka diterima nanti cikgu khabar Okay, jawapan akhir. Okey, so jawapan akhir nak tulis kena? Jawapan akhir tulislah macam ni. Salin balik soalan dia. Tulislah 3/4. Okey, 3/4. Kita dah tahu ini adalah objek, ini adalah image dia. So ini objek, baliklah makna saling kulik je. Okey, ini bermaksud apa? Okey, kalau kita nak buat gambar rajah. Okey, nanti kita guna sistem gambar rajah Kat sini ke sini adalah apa? Adalah 5 per dengan 2 tolak X.
Okey, katakan kat sini adalah GX. Okey, terbaliknya adalah apa? Sosangam X. Okey, so 4 ni duduk mana? 4 ni duduk di sini. Tu, kan duduk di sini 4. 3/4 duduk mana? 3/4 duduk sini. Tu cerita dia. Okey. Tu kita ambil 5/2 tolak X sama dengan apa? Sama dengan 4. Sebab ini adalah pemboleh ubah image. Nilai image-nya adalah 4. Okey. Ini dia punya diagram dia. Okey, diagram dia gini. Okey, diagram dia gini. Okey, atau okey, ni jawapan juga boleh diterima, tidak ada masalah. Okey, 0.75. Hak ni yang biar berlaku Sebab apa? Sebab tak nampak titik ni. Titik ni adalah titik ni. Okey, titik ni tak nampak. Awak pun tak nampak kot pada skrin. Kecuali cikgu besarkan dia. Okey, kalau titik perpulahan ni yang cikgu bimbang ni. Okey. Tak nampak titik. Tak nampak titik. Jengkreng. Okay, jengkreng lah. Okey. Kat sini jelas ke? Okey, soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Kita tengok soalan yang seterusnya. Yang ini kita dah. Yang ini kita dah. Okey, soalan yang seterusnya adalah hash negatif 1. Okey, kalau awak tengok hash negatif 1, maklumat belah kanan kita dah. Ni. Okey. Okey, cikgu buat page yang kedua lah. Okey. Cikgu ambil daripada apa kat sini? Okey, daripada hash X sama dengan 3X tambah dengan 6. Okey. Okey, untuk jawab soalan C. Okey, untuk jawab soalan C. Katakan ni soalan C. Okey, dia nak apa sini? Hash negatif 1. So, masuk je lah. Gantikan nilai X ni dengan negatif 1. Okey. Tekan kalkulator terus dapat. Tidak ada masalah. Okey. Ada tu dia suka jawab gini. Pun boleh. Tidak ada masalah. Tapi janji hati-hati. Dia buat gini, dia buat sesa. Okay. Cikgu tak suka buat hashtag. Jangan buat hashtag dalam kuasa. Jangan garis gini. I don't like it. Sebab apa? Ni adalah teknik menjawab. Okay, teknik menjawab ADMAT tinggal macam ni je. Alasannya teknik menjawab. Dengar kata cikgu. Tak boleh dengar. Ikutlah. Awak guna. Okay. Sebab tak boleh dengar. Awak guna kan kita nak marah. Okay. Yang seterusnya tengok soalan D. Okay, tengok soalan D. Apa yang berlaku soalan D? Inverse. Okay, inverse hash. Okay, so soalan D. Dia nak apa? Dia nak hash inverse terhadap apa? Terhadap 9. So bagaimana kita nak selesaikannya? Okey, ini cara nak selesai dia. Nak selesainya ambil yang atas dulu. Okey, sama dengan 3x tambah 6 sama dengan 9. Ada tu pelajar tu dia visual Dia punya benda kepala dia suka kepada gambar rajah pun tidak ada masalah. Ada tu student dia start daripada gambar rajah. Dulu cikgu ajar daripada gambar rajah, senang nak nampak. 9 duduk mana? 9 dia duduk kat image. Okey, walaupun dia objek. So kat sini dia adalah hash. Kat sini dia adalah okey, ada tu pelajar dia faham macam ni pun boleh. Sekarang ni nak cari yang sebelah kanan ni nak cari yang sebelah kanan. Okey. Ada ni dia faham kat sini pun tidak ada masalah. Iaitu let 3x tambah dengan 6 sama dengan 9. Maka 3x sama dengan apa? 9 tolak 6, 3. Maka x adalah 1. So sini adalah apa? Sini adalah 1 lah.
Ada pelajar tu dia faham macam ni pun tidak ada masalah. Janji konsep yang awak pegang tu betul. Okey, so jawapan akhir jangan tinggal gini. Sebab jawapan akhir mesti tulis balik. Sebab kita tak tahu skema semasa betul. So kita tulis dalam jawapan yang terbaik. Walaupun dia satu markah dalam peperiksaan, dia sangat penting. Okey, dia sangat penting untuk awak laksanakan dengan baik. Okey, so selesailah soalan 1.8. Okey, 1.8 dah selesai. Okay, next. Tadi poin yang pertama memeriahkan suasana suatu fungsi. Okay, poin yang pertama. Okay, ni poin yang pertama. Okay, poin yang kedua membuat dan mengesah konjektur berkaitan sifat-sifat fungsi suasana. Pernah tak jumpa perkataan ni? Apa maksud dia? Pernah ke? Apa maksud dia? Okey. So sebagai langkah kerjanya awak cari dah dalam internet apa maksud konjektur ni. Okey. Okey, membuat dan mengesahkan kerja. Okey, ni tak ada masalah inquiry, awak baca dulu sendiri. Okey, awak baca dulu sendiri. Cikgu rasa tidak ada masalah kat sini. Okey, cuma cikgu nak ambil dapatan dia saja. Okey, dapatan dia saja. Okey, dapatan yang pertama yang berwarna biru ni, dia kata apa? Didapati bahawa fungsi suasana ialah suasana bagi suatu fungsi yang memetakan kepada unsur dan domain kepada hanya satu unsur dalam domain. Maka kita boleh rumuskan suatu suasana F yang memetakan set X kepada set Y mempunyai fungsi suasana iaitu F negatif 1 jika F ialah fungsi 1 kepada 1. Fungsi awak dah belajar dah sebenarnya. Fungsi 1 kepada 1. Fungsi dia ada berapa semua sekali? Banyak dia ada 4. 1 kepada 1, 1 kepada banyak, banyak kepada 1, banyak kepada banyak. So kat sini yang ada fungsi sonsam okey, sifat dia sekarang ni kita tengok sifat dia. Sifat dia adalah one to one ataupun 1 kepada 1. Okey, iaitu 1 kepada 1. Okey, 1 kepada 1. Bermaksud objek dia 1, image dia 1. Katakan sini objek pertama. Image yang pertama. Okey, katakan kat sini objek yang kedua. Image yang kedua. Okey, dan seterusnya. Okey, kita tengok cek balik soalan kita tadi. Adakah dia objek image? Sama lah. Objek 6, image dia negatif 1. Objek 4, image dia negatif 5. Objek negatif 2, image dia adalah 2. Ini bermaksud dia adalah fungsi 1 kepada 1. Okey, fungsi 1 kepada 1. Maksudnya. Okey, so bagaimana sifat yang pertama? Sifat yang pertama yang perlu awak tahu berkenaan dengan fungsi suasana. Dia adalah fungsi 1 kepada 1. Okey, fungsi 1 kepada 1. Boleh? Kalau ada soalan boleh taik di ruang chat bak cikgu tahu ramai di kalangan awak tak faham Okey.
Yang kedua, yang kedua, bacalah dia punya ni. Okay, kalau cikgu boleh cikgu nak terang tapi makan masa panjang lah. Okay, makan masa panjang. Okay, yang kedua, yang perlu awak tahu adalah dua fungsi f dengan g ialah fungsi sosangan antara satu sama lain jika dan hanya jika. Tengok dia guna if in only if jika dan hanya jika. Ini adalah penakulan matematik Okey, f g x sama dengan x iaitu x ialah domain. Okey, g dan g f x ialah domain f. Faham tak? Kat sini faham tak ayat dia? Apa yang dia kata sebenarnya? Dia kata ini adalah apa ni? Ini kat sini adalah fungsi gubahan. Betul? Fungsi gubahan yang kita belajar. Gubahan. Apa maksud dia? Dia kata X. X ni adalah domain G. Domain dalam G lah. X ni adalah domain dalam G. Okay, X ini adalah domain. Okay, dam. Tengok, dam. Apa maksud dam? Berlaku serentak lah. Okay, ni FG. Sekarang ni ia terbalik. Okay, so GFX juga adalah apa? Adalah fungsi gubahan. Yang mana domain X ni, X ini adalah domain F. Okey, iaitu X kat sini. Okey, adalah domain X kat sini adalah domain F. Okey, so kita tengok kat sini. Apakah maksud X kat sini? Okey, ini adalah fungsi gubahan. Ini nilai X. Apa maksud nilai X kat sini? Nilai X kat sini dia adalah domain kepada fungsi G. Kalau okey, fungsi G baca hok mula-mula hok belah kanan. Kalau dia terbalik, maka X ni apa? X kat sini dia adalah domain kepada F. Apa maksud domain? Apa maksud kodomain? Jeng. Okey, domain dengan kodomain tak tahu. Okey. So dalam satu fungsi, hari tu cikgu dah post satu YouTube daripada cikgu mana hari tu berkenaan dengan domain. Fungsi. Okey, domain adalah objek di sebelah kiri. Ini, okey, katakan A, B, C. Okey. Yang ini adalah unsur domain. Ada sebut domain, whatever lah. Okey, katakan sini 1, 2, 3. Ini adalah core domain. Tak silap cikgu dah belajar dah silibus ni masa form 2 ke form 3. Okey, kita cikgu pun tak ada laptop ni rasanya. Kalau ada masa ingatkan balik kita boleh buat review kat sini. Okey, domain adalah A, B, C. Kodomain adalah 1, 2, 3. So domain kat sini kita boleh katakan objek yang memetakan domain. Okey, domain kat sini adalah nilai-nilai objek. Okey, boleh kita katakan kat sini. Okey. So rupa-rupanya apa yang kita kira dalam fungsi gubahan nanti, okey, nanti berkenaan dengan dalam fungsi sosangan nanti kita akan lihat, iaitu bahawa nilai yang terhasil ini adalah domain untuk unsur yang sebelah kanan ni, iaitu kalau yang pertama FG iaitu untuk unsur G. Kalau dia kata GF, X ini adalah domain untuk unsur yang berada dalam F. Gitu. Okey. Okey, dia boleh apa inquiry kelima hasil dia. Hasil dia sinilah not proven dia. Okey, yang seterusnya. Yang seterusnya adalah hasil daripada inquiry 6. Okey, ada benda, ada 3 lah. Banyak benda ni, tak silap cikgu. Kita tanda sikit
Okey, ni yang pertama. Okey, ni yang kedua. Boleh masuk dalam nota awak ni. Okey, ni yang ketiga. Dia kata apa? Jika dua fungsi f dan g ialah fungsi sosanya antara satu sama lain, maka, tengok maka. Maka ni makna syarat dia lah, if. If dalam bahasa matematik dia ada syarat. Syarat, bab matematik kita tak boleh nak kira belaka. Kita hanya kira yang mengikut syaratnya. Gitu. Okay. Tu matematik. Boleh ke kira perasaan? Perasaan marah, perasaan benci, boleh ke kira? Okay. So itu adalah benda yang agak sukar untuk dikira sebab dia adalah subjektif. Okay. Dia kata apa? Jika dua fungsi f dan g ialah fungsi sonsam. Keyword dia sonsam. Antara satu sama lain. Okay. So apa yang kita boleh katakan ke sini? Domain f sama dengan julat g dan domain g sama dengan julat f. Okey, dua fungsi f dengan g. Okey, graf g adalah pantulan graf f pada garisan y sama dengan x. Okey, so kat sini yang perlu awak kena faham. Hak ni senang awak scan je sini. Okay, awak scan sini, awak tengoklah apakah yang berlaku. Okey, dia kata apa kat sini? Dia gini. Cikgu buat gambar rajah ni. Okey, apa syarat fungsi sonsam? Yang pertamanya dia adalah 1/1. Betul? Okey, 1. Okey, katakan sini ke sini adalah f. Okey, kalau sini ke sini, daripada kiri ke kanan f, maka kanan ke kiri dia adalah g. Dia tak pakai f negatif 1 ataupun sangat f. Dia pakai g. Apalah yang nak terang gitu. Okey, apa yang berlaku? Dia kata domain f ialah julat. Okey, ialah julat bagi g. Okey, dan domain g adalah julat bagi f. Okey. So kat sini katakan cikgu tulis A, B, C. Okey, ni adalah 1, 2, 3. Okey, untuk F. F cikgu guna pen berwarna biru. F berwarna biru. A, B, C ini. Okey. Untuk F, nilai A, B, C ini dia adalah apa? Dia adalah domain. Untuk F. Untuk F, 1, 2, 3 ini apa? 1, 2, 3 ini adalah apa? Adalah julat. Domain, kodomain. Tapi dia adalah julat. Tu. Julat. Ambil mana pula ego julat? Okey. Julat lah, julat. Julat adalah di bahagian kodomain. Gitu je yang perlu tahu. Okay. So, apa yang berlaku kepada G? Okay. Untuk G, 1, 2, 3, dia adalah domain. Dia balik tengok. Janji syarat dia adalah sonsam. Dia adalah fungsi sonsam. Syarat yang utama dia, hubungan dia adalah fungsi sonsam. Okey, apakah yang berlaku pada G? G kat sini adalah julat. Maka G kat sini adalah A, B, C, dia adalah julat. Tengok, berlawanan arah tu. Dia saling kulit lah. Kalau cikgu, istilah cikgu saling kulit. Saling kulit. Kalau sini domain, untuk F, sosangan dia adalah julat. Yang cikgu sebut image tadi. Kalau sini objek, sini adalah image. Kalau sini domain, sini adalah julat. Kalau sini julat, sini adalah domain. Okay, balik gitu je. Ni ayat yang nak terang untuk A ni. Yang kedua, graf G adalah pantulan graf pada garisan Y sama dengan X. Okay, ni boleh tengok pada graf lah. Okay.
Yang seterusnya nombor 7. Okey, inquiry nombor 7. Tak silap cikgu yang keempat. Okey, tengok yang keempat. Okey, yang keempat ni dia ada sedikit ujian. Okey, ujian. Kita ada dua je, ujian mengufuk dengan ujian menegak. Horizontal, vertical. Okey, baru masuk contoh kan. Okey. Hak ni tanda sikit. Okey, untuk ujian ni nanti, untuk ujian sosangan ni, awak remark sikit masuk dalam nota. Okey, panggil ujian mengufuk ujian mengufuk. Horizontal. Okey. Dia kata apa? Untuk mana-mana nombor nyata. Okey, apa kali dia masukkan dengan nombor nyata? Awak check lah nanti. A dan B, jika titik A dengan B berada pada graf F, maka titik BA berada pada graf G. Iaitu apa? Iaitu sosangan F. Titik BA di atas graf G ialah pantulan titik AB di atas graf F pada garisan Y sama dengan X. Oh, cikgu baca mampu tak faham cikgu? Cikgu nak tengah pun susah. Daripada ayat ni kita tukar kepada gambar rajah ni. Senang. Baru senang. Okay. Okay, sebelum tu kita kena pasti dulu. Dia kata apa? Untuk nombor-nombor nyata A dengan B, jika titik AB ni titik yang pertama AB. Okay. Okay, berada pada graf. Okay, maknanya ini berada pada graf F. Manakala titik BA, tengok dia terbalik. Tadi AB. Okay, yang kedua adalah BA. Dia berada pada titik apa? Pada graf G. Okay, pada graf G, iaitu G ni bersamaan dengan apa? Dia sama dengan sosangan F. Sebab kita tadi kita pakai FG ni. FG. Sebenarnya dia adalah sosangan. Okay. Titik BA di atas garis G ialah pantulan titik AB. Okay. Di atas garis F pada garis Y sama dengan X. Apa maksud Y sama dengan X? Apa maksud Y sama dengan X? Kalau Y 1, X 1. Okay, so ni lah. Titik pantulan dia. Okay, titik B, A di atas graf G ialah pantulan bagi AB. Okay, di atas garis F. Pada titik Y sama dengan X. Ni Y sama dengan X lah melalui asalan dia. Ini adalah apa? Ini adalah apa ni? Dah jawab. Ini adalah pantulan titik. Ini adalah garis yang berlakunya pada pantulan titik. Okey, so yang ini awak baca nanti. Cuma kat sini, yang remarknya kat sini. Okey. Jika garis mengufuk itu memotong suatu graf fungsi pada dua titik atau lebih. Okey, atau lebih, maka jenis fungsi itu bukan satu dengan satu fungsi. Fungsi tersebut tidak mempunyai sosangan. Okey, so cikgu nak remark kat sini. Okey, untuk sosangan. Okey, sosangan. Oh, lupa daripada hak ni dia alami ujian. Dia ada satu ujian. Dia namakan ujian garis mengufuk. Apa maksud ujian garis mengufuk? Okey. Ni, jika garis mengufuk dan memotong satu garis fungsi pada dua titik atau lebih. Okey, katakan untuk ujian garis mengufuk, dia hanya jumpa satu titik sahaja. Memotong pada satu titik. Pada satu
titik. Kalau dia memotong lebih daripada 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, maka fungsi tersebut bukannya fungsi sonsam. Okey. Ini adalah fungsi. Berkenaan fungsi sonsam. Okey. Katakan kat sini. Cikgu, mana mengufuk? Jumpa tak mengufuk? Ni mengufuk. Yang biru ni mengufuk. Bila mengufuk, cikgu garis gini, dia motong berapa? Pada 1 titik sahaja. Pada 1 titik dia memberi gambaran untuk nilai X. Bila dia memotong pada 1 titik, maka fungsi ni memiliki fungsi sonsangam. Dia ada fungsi sonsangam. Dia ada fungsi sonsangam. Okey. Tapi untuk soalan ni, okey, ni adalah ujian mengufuk. Bila ujian mengufuk, ni adalah bentuk kuadratik kuadratik. Okey. Bila ujian mengufuk dikenakan, dia memotong berapa titik? Memotong lebih daripada 1 titik. Okey, katakan titik yang pertama dikenali sebagai X1, titik yang kedua dikenali sebagai X2. Maka fungsinya ini, dia tidak mempunyai fungsi sonsangam. Bukan fungsi sonsam. Okey, bukan fungsi sonsam. Sebab apa? Sebab daripada ujian garis mengufuk, dia adalah memotong pada 2 titik. Okey, ingat. Untuk fungsi sonsangam tadi kita dah belajar. Okey, kita dah belajar fungsi yang pertamanya dia adalah jenis apa? Jenis 1:1 ataupun 1-to-1. Yang kedua dia ada ujian. Ujian dia adalah ujian garis mengufuk. Okey, jenis dia lah. Itu yang perlu awak kena tahu. Di samping julat dengan apa? Domain. Bila dia sonsam, yang julat akan jadi domain, domain akan jadi julat. Okey, itu sahaja. Okey, kita tengok contoh yang ke-15. Ada nak tanya? Ada sebarang pertanyaan? Tolong tulis nama untuk kehadiran. Cikgu tengok menduka citakan awak ni. Okey, kehadiran awak. Oh, ada amal baru. 1, 2, 3, 4. 4 orang je tulis nama. Bagusnya. Cikgu tak rugi apa-apa, awak yang rugi nanti. Okey. Sebab nanti bila habis form 4, awak akan jumpa form 5. Okey, selibas kau bertambah. Lepas tu kan awak nak salahkan orang. Hidup kita ni kadang-kadang nak salahkan orang semua. Okey, tu masalah kita. So jangan salahkan orang. Okey, cikgu kalau boleh cikgu cuba bagi bagi untuk awak berjaya lah. Sebab awak buat, awak dah dapat. Okey. Ada apa nak tanya kat sini? Boleh Okey, yang seterusnya. Sekejap aja aku nak buka pelak dulu ya. Allah. Okey, kita tengok dia okey, kalau kita perhatikan kat sini,
Okey, dia bagi 3 gambar rajah berbeza. Okey, 3 gambar rajah berbeza. Okey, soalannya tentukan sama ada setiap berikut mempunyai fungsi sosangan atau tidak. Jawabnya ya ataupun tidak. Yang keduanya bagi justifikasi ataupun beri sebab anda. Sebab apa awak jawab tu? Okey, contohnya kat sini. Kalau kita tengok kat sini, bolehkah kita buat ujian tadi yang kita belajar ni? Iaitu ujian garis mengufuk. So untuk soalan yang pertama ni, tidak boleh buat ujian mengufuk tu? Ke boleh buat ujian mengufuk? Tak boleh Yang kita ada satu objek, dia memiliki satu image. Yang kedua, dia ada satu objek yang kedua dia memiliki satu image. Yang ketiga, dia ada objek yang ketiga dan memiliki satu image. So kat sini kita tengok hubungan dia. Hubungan dia kat sini adalah jenis hubungan kat sini adalah 1:1. Kalau 1:1, adakah dia fungsi sosangan? Jawapannya ya. Fungsi sosangan. Tu je nak jawab. Okey, kalau dah periksa memadai jawab gini. Awak jawab apa? Dia bagi hubungan. So hubungan dia 1:1. Ya, fungsi sosangan. Kalau tengok penerangan buku teks awak, dia kata apa? F ialah suatu fungsi kerana jenis fungsi tersebut ialah fungsi 1/1. Okey. Dengan setiap unsur domain dipetakan kepada hanya satu unsur kepada kodomain. Ni domain, ni adalah kodomain. Okey. Dipetakan kepada hanya satu unsur dalam kodomain. Sosangan bagi fungsi ini juga memetakan setiap unsur dalam kodomain kepada hanya satu unsur dalam kodomain. Maka fungsi F mempunyai sosangan. Dalam periksa memadai jawab gini. Okey, memadai jawab gini. Okey, nak jawab gini, maknanya jawapan awak macam buku teks terus lah. Mana lagi bagus benarnya. Okey, kalau awak dapat jawab hak gini, cikgu lagi suka. Tapi jarang nak jawab gini So biasanya awak jawab yang ini sahaja. Dah memadai. Okey, yang kedua, untuk soalan yang kedua ni, dia bagi bentuk apa ni? Bentuk gambar rajah. Okey, domain dia -3. -3 duduk sini. Sehingga apa? Sehingga 3 duduk sini. Apakah yang perlu kita kena buat? Iaitu kita buat satu ujian dinamakan ni. Ujian garis mengufuk. Kita pilih mana-mana titik. Katakan cikgu ambil titik sini. Okey, so dia ada berapa image dia ada berapa nilai X kat sini ataupun dia punya, kalau kita baca kat sini adik. Okey, ujian garis mengufuk. Dia memotong pada satu titik. Dia nak potong pada satu titik je. Jika garis mengufuk itu memotong suatu garis fungsi hanya pada satu titik, maka jenis fungsi itu adalah 1:1. Yang keduanya adalah fungsi sosangan. Ni baca kat sini. Okey. So kat sini awak buat garisan mengufuk, ujian garisan mengufuk, dia memotong satu titik tu. Okey. Jangan buat satu je, buat banyak di berbagai tempat. Gitu kata. Okey. Okey, katakan cikgu buat kat sini. Dia potong berapa? Dia potong satu juga. Katakan cikgu buat sini. Dia potong berapa? Dia potong satu. Okey, cara jawab je. Cara nak jawab je. Cara nak jawabnya lah. Okey, kalau cikgu syorkan awak jawab gini. Okey, ujian ini adalah term Ujian apa? Okey, ujian garis mengufuk. Lagi. Memotong hanya
Berapa titik? 1 titik sahaja. Memadai jawab gitu. Ini adalah term, ini dia punya keadaan dia ataupun direction dia. Direction dia apa? Potong 1 titik. Titik. Okey, lepas tu jawapannya apa? Ni beri jawapan anda baru nak jawab, iaitu apa? Ya, fungsi songsangnya. Gitu dia jawab. Tak perlu panjang-panjang. Tapi nak jawab panjang lagi bagus Contohnya nak ambil kat sini. Apabila ujian garis mengufuk dilakukan, garis mengufuk memotong graf F hanya pada 1 titik. Ini bermaksud jenis fungsi F ialah fungsi 1 dengan 1, maka fungsi F mempunyai fungsi songsangam. Okey. Itu pun boleh. Nak buat gini pun boleh. Okey, yang kedua. Okey, yang ketiga, seterusnya dia bagi satu bentuk apa ni? Ni bentuk circle bulatan. Okey, bentuk bulatan ni. Kalau kita tengok, katakan cikgu buat ujian garis mengufuk. Okey, untuk macam ni buat ujian garis mengufuk Kalau macam ni hanya tengok jenis hubungan sahaja. Okey. Okey, kalau macam ni hanya tengok ke domain dengan domain sahaja. Objek dia berapa? Image dia berapa? Katakan objek pertama 1, image dia 1, maknanya 1/1 lah. Okey, untuk soalan macam ni, awak kena tengok. Okey, katakan awak memotong kat atas ni. Okey, memang jumpa se. Tapi kalau awak memotong tengah, apa yang berlaku? 2 titik bertemu. Awak potong lagi bawah. Berapa titik awak temu? Ada 2 titik yang bertemu. Okey, cara jawab dia adalah ujian garis mengufuk memotong. Jangan ambil hak kecil sekali ni lah, ambil hak besar sekali. Memotong berapa titik? Memotong 2 titik. Titik kat sini jawapannya bukan fungsi songsangam. Bukan fungsi songsangam kat sini. Okey, bukan fungsi songsangam. Itu sahaja cara nak jawab. Okey, dah memadai. Ataupun awak tengoklah cara buku teks jawab. Apabila ujian garis mengufuk dilakukan, garis mengufuk memotong graf F pada 2 titik. Ini bermaksud fungsi F ini bukan fungsi 1 dengan 1. Jadi fungsi F tidak mempunyai fungsi songsangam. Okey. Cara nak jawab dia lah. Okey, cara nak jawab dia. Okey, kita cuba uji sekejap soalan latih diri 1.9. Kita tengok 1.9, apakah yang berlaku pada 1.9? Okey, siapa yang nak jawab, cuba jawab. Okey, cuma soalan 1.9 ni cikgu tambah sedikit. Okey, beri sebab. Okey, beri sebab ataupun beri alasan anda. Ada yang nak jawab? Okey, cuba soalan A, B, C je tu. Okey, yang lain tu kita akan buat sebagai kerja rumah nanti. Okey. Untuk soalan A, kita tengok objek 1. Dia buat O1. Image dia berapa? Image dia 8 iaitu I1.
Okey. Tengok nombor 2. 2 image dia berapa? Okey, so kalau tengok objek 2, image dia adalah 5. Okey, objek 3, image dia adalah 4. Objek 6, image dia adalah 3. Okey, untuk jawab soalan nombor 1A, cikgu tulis sinilah senang. Okey, apakah yang berlaku? Hubungan satu kepada satu ataupun jenis hubungan satu kepada satu. So, adakah fungsi tersebut mempunyai fungsi sosangam? Jawapannya ialah ya. Fungsi sosang. Gitu je. Dah memadai jawab gini. Okey, dah memadai jawab. Tapi kalau awak nak jawab unsur kodomen lagi bagus sebenarnya, dah memadai kat sini. Okey. Yang kedua B. Okey. Apakah yang berlaku kat sini? Objek negatif 4 ataupun objek 1 ni dengan objek 4 ni dia memiliki berapa? Ni adalah objek 2 Dia memiliki image. Image yang sama, iaitu image untuk objek 1 dengan image untuk objek 2. Okey, katakan kat sini objek 3. Dia memiliki satu image, iaitu image dia adalah 6, iaitu image yang ketiga. Okey. So, apakah jenis hubungan kat sini? Hubungan kat sini adalah banyak kepada 1. Okey, hubungan kat sini adalah banyak kepada 1. So, jawapan kat sini, okey, hubungan dia banyak kepada 1. Okey, so apa yang berlaku kat sini? Bukan ataupun tidak pun boleh. Bukan fungsi sonsangam. Sonsangam. Okey, so apakah yang perlu kena buat kat sini? Tak perlu buat lah. Dah memadai jawab gitu. Okey, katakan C. Okey, C apa yang perlu awak tengok kat sini? C apa yang perlu buat kat sini? Okey, C buat ujian apa? Buat ujian apa? Ujian garis mengufuk. Bila buat garis mengufuk, katakan buat kat sini. Buat kat sini memang jumpa C je, jumpa sini. Tapi kalau buat kat atas ni jumpa apa ni? Okey, buat jumpa jumpa 2. Betul? Kalau buat kat tengah ni jumpa berapa? Jumpa 2. Okey, untuk jawab C, cikgu jadakan jawab apa? Okey, cikgu cadangkan jawab apa? Okey, ujian garis mengufuk memotong pada
2 titik. Pada 2 titik. So kat sini dia menyatakan apa? Bukan fungsi sonsam. Bukan fungsi sonsam. Okey, bukan fungsi sonsam kat sini. Okey, kalau awak tengok tu saja. Okey, yang seterusnya yang ini 6 contoh 16 ni kita akan tengok kalau dah cikgu buat kelas bab minggu 23 sampai 9 hari bulan cikgu ada mesyuarat So contoh 16 ni okey. So contoh 16 ni kita akan masuk next lah yang seterusnya. Okey, sebagai latihan nanti okey, cikgu nak awak sambung balik iaitu D, E, F dengan G. Okey, itu saja daripada cikgu. Okey, dan yang belum tulis nama tu cikgu harap tulis dulu nama untuk kehadiran pada hari ini. Okey. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.